أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita bertemu dan bersua kembali di alam maya ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira kepada mereka yang sudi mendengar terotih bicara saya pada hari ini. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan cuba bacakan ayat daripada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun juzuk yang ke-18. Itulah bermula daripada ayat yang ke-12. 12 sampai 16. 12 sampai 16 daripada surah Al-Mu'minun. Okey, dengarkanlah. Kita baca dulu. Kemudian kita tadabburkan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sadaqallahul azim. Okey, maksudnya ayat yang ke-12, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati, iaitulah yakni yang berasal daripada tanah. Ke-13, kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh. 14. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ke-15, kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. 16, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Okey. Alhamdulillah, kita telah dengar podakan ayat daripada ayat yang ke-12 sehinggalah ayat yang ke-16. Kemudian kita telah tahu maksud dia. Maksud dia iaitulah berkaitan dengan proses kejadian manusia. Kita kena ingat dalam Al-Quran ni ada Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian manusia. Tentang kejadian manusia. Bermula daripada surah mana? Surah Al-Mu'minun. Itulah ayat yang ke-12. Proses kejadian manusia. Maksudnya ialah kita kena perhatikan betul-betul bahawasanya manusia itu diciptakan secara berperingkat-peringkat. Mula-mula daripada air setitis air mani. Daripada setitis air mani. Walaupun kita dia maklum dah lah, Nabi Adam kita tu, Nabi Adam, datuk kita ni diciptakan daripada tanah. Kita ni sebenarnya diciptakan daripada tanah pada asal lagi. Nabi Adam kita diciptakan daripada tanah. Kemudian kita pula ni diciptakan daripada air mani. Air mani. Kemudian daripada air mani itu terbentuklah beberapa peringkat-peringkat je. Ada air mani, kemudian ada darah beku. Daripada darah beku dah terjadinya daging pula, terjadinya
tulang-tulang. Daripada tulang tu dibalutkan daging-dagingnya. Daripada daging tersebut maka dah jadi kah sedikit, maka jadilah makhluk yang sempurna kejadiannya. Proses tu maka masa dalam 4 bulan. Itulah dalam orang mengandung ni ada proses dia lah. Sebulan apa yang terbentuk, 2 bulan apa yang terbentuk, 3 bulan apa yang terbentuk, 4 bulan apa yang terbentuk. Jadi 4 bulan 5 bulan tu hampir sempurna dah kejadian tu. 4 bulan orang mengandung, perempuan yang mengandung 4 bulan 5 bulan tu dah sempurna. Dah hampir sempurna kejadian manusia tu. Sebab itulah orang mengandung kita digalakkan baca Al-Quran. Kita digalakkan baca Al-Quran, insya-Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang cerdik. Digalakkan. Kalau kita tak mengandung pun kita kena baca juga kan. Jadi mengandung ni lebih-lebih lagi lah kita digalakkan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita perhatikan bahawasanya proses kejadian manusia ni begitu, orang kata begitu unik sekali. Jadi kita kena berterima, seolah-olah macam kita kena berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukurlah Allah Taala yang menciptakan kita ni. Kita tak boleh, ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses kejadian kita ni. Daripada air mani sehinggalah kita ni dilahirkan ke dunia ni. Jadi bila mana kita dilahirkan ke dunia ni, kita perlu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan tu. Antaranya ialah nikmat kehidupan. Kita ni dah dihidupkan. Memang banyak sebenarnya, kalau kita ikutkan pengajian sains lah, ikutkan banyak sperma yang mana yang bekerja-kerja, yang berlari-lari untuk nak bercantum dengan telur tu kan, telur perempuan tu. Nak bercantum, nak melekat, nak membentuk manusia tu sebenarnya. Jadi kitalah yang menang. Orang yang dilahirkan ke dunia ni adalah mereka yang menang sebenarnya. Jadi kita kena bersyukurlah. Janganlah bila kita dilahirkan ke dunia ni, kita buat macam-macam benda yang mana menyalahi sama ada agama ataupun menyalahi negara kita lah. Kita tak boleh mengambil dadah, tak boleh mengambil arak dan sebagainya. Itu antara larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana menyiksakan tubuh badan kita. Dah kita ni diciptakan ni susah-susah. Jadi kita ni senang je kita tak nak menjaga tubuh badan kita. Senang je kita nak mencederakan tubuh badan kita. Senang je kita nak, orang kata nak mencederakan, membuat macam-macam kepada tubuh kita. Jadi kita kena jaga sebaik mungkin amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala ni berikan kepada kita. Berikan kepada kita. Kita perhatikanlah, kita perhatikan betul-betul proses kita ni yang begitu unik sekali, yang begitu orang kata susah payah Allah nak ciptakan kita ni. Okey. Itu saja untuk renungan kita bersama pada hari ini. Moga-moga kita perhatikan proses kejadian kita, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.